Ni kau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama sekali alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada petang ini satu Ramadan dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan untuk kita bersama-sama dalam sembang santai bersama saya Ishak Masud, pakar perubatan dan gastroenterologi juga sebagai pengarah hospital sini. Tujuan kita pada hari ini ialah untuk berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan Ramadan dan kesihatan, dan juga bagi mereka-mereka yang mungkin ada masalah kesihatan, mungkin kita boleh berkongsi sedikit pengalaman yang kita ada, ilmu yang saya ada sedikit sebanyak. Yang pertama sekali, untuk mengingati diri saya dan juga rakan-rakan pendengar, kita ketahui bahawa Ramadan ini satu bulan yang special, yang Allah telah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang telah diberikan, apa yang disebutkan Allah telah berikan satu bulan yang special, bulan tarbiyah, tak lain dan tidak bukan untuk kita mendapat ketakwaan, ya, untuk kita tingkatkan ketakwaan. Tetapi di samping itu juga kita kena tahu bahawa dalam mencari keredaan ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita juga harus tahu bahawa kita, ramai di antara kita ini yang juga diberi ujian Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit-penyakit yang tertentu, yang mana kita mengambilnya sebagai satu kaedah bahawa itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berkongsi sikit banyak berkaitan dengan kesihatan, masalah-masalah perubatan yang ada pada pesakit yang selalu saya jumpa. Ya, jadi secara dasarnya kita boleh bagikan kepada dua. Ya, pertama, maafkan saya. Jadi dalam isu pada masa ini, isu berkaitan dengan masalah COVID-19 ini, ya, ada juga yang mengatakan bolehkah kita berpuasa? Ya, jadi kita lihat secara dasarnya, apabila kita puasa, sebagai yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, bahawa mereka yang dalam keadaan yang tertentu, maka Allah membolehkan mereka tidak berpuasa. Makna kelonggaran itu diberikan, rukhsah itu diberikan. Ya, jadi dengan sebab itu bahawa kita lihat bagi mereka yang ada ataupun dijangkiti oleh kuman virus COVID-19 ini, secara dasarnya dari kita katakan data yang ada, kebanyakan mereka adalah okey, sihat, tak ada demam, tak ada batuk, tak ada susah nafas, tak ada kita katakan masalah-masalah yang tertentu. Jadi bagi mereka yang tidak masalah ini, sekiranya apabila kita telah berbincang dengan doktor-doktor ataupun doktor yang merawat, mereka katakan okey, keadaan kita okey, mungkin kita boleh berpuasa. Walaupun kalau kita ada masalah lain seperti kencing manis, darah tinggi ataupun sakit jantung, mungkin tidak wajar untuk kita berpuasa. Kata kita fikirkan bahawa apabila kita ada kita katakan masalah background tadi, kalau kita berpuasa, kita ada infeksi COVID ini, jadi ini mungkin boleh menyebabkan masalah itu akan timbul, seperti susah nafas, demam dan seterusnya, dan dehidrasi, kekurangan air. Jadi pada dasarnya kalau tanya saya, boleh ke tidak? Boleh, tetapi kena berbincang dengan doktor yang merawat kita. Jadi itu satu asasnya. Okey, jadi saya teruskan yang lain. Ya, banyak di antara kita, ramai di antara kita ni, kita ada masalah yang kronik. Ya, saya sebutkan yang kronik dan juga yang akut. Apa yang kita sebutkan yang akut ini, maknanya misalnya kita ada infeksi pada paru-paru. Seperti orang COVID pun akut juga. Ya, jadi kalau kita ada infeksi dalam paru-paru, boleh ke tidak berpuasa? Jawapannya ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Bagaimana kita nak tahu boleh ke tidak boleh? Kita kena berjumpa dengan doktor. Ya, kalau ada masalah pneumonia yang teruk, jadi itu rasa saya tidak sesuai untuk kita berpuasa, kerana
tujuan berpuasa ini sebagaimana saya sebutkan tadi ialah untuk mendekatkan diri ataupun untuk mencari ketakwaan. Jadi kalaulah kita tidak sihat, kita terus puasa dan kita tahu bahawa kesannya adalah lebih baik, buruk daripada apa yang kita nakki, maka dari segi Islam itu adalah tidak wajar kerana dalam tujuan maqasid qawaid syariah itu dia tidak sesuai. Jadi kita kena jaga pertama agama kita, yang kedua adalah nyawa. Jadi kalau nyawa kita terancam disebabkan kita nak juga berpuasa walaupun Islam telah berikan kelonggaran, maka itu adalah tidak wajar. Ya. Jadi banyak lagi penyakit-penyakit lain seperti misalnya ada yang denggi, jangkitan denggi, ada yang lelah yang teruk, ya, ada yang penyakit infeksi seperti infeksi di dalam usus, acute gastroenterology, sakit jantung dan macam-macam lagi. Jadi pada dasarnya pada mereka yang ada sakit yang akut, maknanya dulu dia sihat, tiba-tiba dapat penyakit itu, maka kita kena berbincang dengan doktor untuk memastikan supaya kita dapat penerangan, penjelasan dan juga pandangan daripada doktor itu supaya sama ada kita wajar ke tidak berpuasa. Kemudian kita teruskan kepada mereka yang telah diuji Allah, yang ada penyakit kronik seperti kencing manis, ya, darah tinggi, asma dan juga gastrik yang selalu kita dengar. Ya, selalu kita dengar, saya ada gastrik, saya tak boleh berpuasa. Jadi saya pergi kepada satu-satu dahulu. Ya. Pertama, berhubung dengan gastrik tadi, kerana sering saya bertemu dengan pesakit yang ada masalah perut, yang sakit perut. Yang pertama, kita harapkan bahawa sekiranya kita ada masalah perut, masalah gastrik, masalah sakit perut dan seterusnya. Jadi seharapnya, sebolehnya kita bertemu dengan doktor sebelum Ramadan. Tapi hari ini hari pertama Ramadan. Lambat ke? Tak lambat. Masih lagi ada kesempatan untuk kita bertemu dengan doktor, terutama doktor pakar, untuk kita bertanya apa sebenarnya masalah. Ya, apa yang sebenarnya yang berlaku? Adakah disebabkan oleh luka? Kalau luka itu ada pendarahan, memang sewajarnya kita tidak boleh berpuasa. Ya, luka yang bahaya, dan sekiranya telah dikonfirmkan ada luka yang kerap pendarahan sebelum ini, maka tidak wajar kita berpuasa kerana ini akan boleh memudaratkan kita. Tetapi kalau hanya sekadar disebabkan oleh selalunya kita panggilkan masalah non-ulcer dyspepsia ataupun GERD dan seterusnya, maka setelah mendapatkan pandangan, rawatan dan juga sedikit kita katakan petunjuk cadangan daripada doktor, maka mungkin kita boleh melaksanakan puasa dengan memakan atau menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu. Selalunya kalau saya mencadangkan supaya mengambil ubat yang tertentu seperti kita katakan proton pump inhibitor yang ada di pasaran, di klinik, di hospital, seperti Controlog-nya, Nexium-nya, Omeprazole-nya, Dexilennya, Lansoprazole-nya dan ubat-ubat yang lain yang difikirkan wajar oleh doktor. Jadi kita kena tahu ada tanda-tanda yang mana ini adalah satu tanda ataupun sign yang bahaya. Maka kalaulah kita dalam keadaan tersebut, maka tidak wajar kita berpuasa. Ya? Dan seterusnya kita pergi kepada masalah yang kedua ataupun penyakit yang biasa dalam masyarakat kita ini, ialah kencing manis. Ya, kencing manis. Boleh ke tidak kita berpuasa sekiranya kita ada kencing manis? Jawapannya boleh dan tidak. Ya, kenapa boleh dan kenapa tidak? Pertama, kalau mereka yang ada kencing manis yang biasa, yang mudah dikawal, sebelum ini kita dapat mengawal dengan baik, maka kita cadangkan bahawa tidak ada masalah. Cuma sebaiknya kita berpuasa sebelum kita sampai Ramadan ini telah buat puasa-puasa sunat supaya kita boleh adjust, kita boleh ubah dan lihat bagaimanakah kita boleh menyesuaikan pada hari pada. Misalnya kita katakan kalau dengan ubat yang boleh menurunkan darah, gula dalam darah seperti kita katakan sulfonylurea itu, maka kita adjustkan masanya. Dan kita sebutkan juga bahawa kalau on insulin yang long acting itu, maka kita ubahnya supaya kita tukar cara ambilnya. Jadi kita tak nak ambil yang long acting, kita ambil short acting.
dan dosnya mungkin kita kurangkannya sekiranya kita dalam bulan puasa ini kita kurang makan misalnya, kerana saya yakin bahawa puasa ini sebagai satu bulan tarbiyah, satu bulan latihan, maka kita juga harus sampai kepada satu tahap bahawa kita boleh kawal nafsu makan kita, bahawa kita tidak perlu makan seperti yang sebelum ini. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dia perlukan adjustment. Macam mana kita adjustment, dan perlu berjumpa doktor. Ya, ubat itu mungkin kita sesuaikan. Kalau sebelum ini kita makan 2 kali, mungkin kita akan makan ataupun ambil ubat ini 1 hari sekali saja semasa kita berbuka puasa. Ya, jadi penting sangat. Dan selain daripada itu juga saya mencadangkan supaya kita memastikan kita monitor monitor kita punya tahap gula kita. Ya, sebaiknya 4 kali 1 hari, ya, maknanya sebelum kita bersahur, 2 jam selepas kita bersahur, dan juga sebelum berbuka, dan 2 jam selepas berbuka. Tapi agak susah untuk kita membuat ujian tersebut 4 kali. Tentu ramai yang tidak begitu selesa ambil darah ataupun membuat ujian itu 4 kali 1 hari. Jadi cadangannya kita buat yang minima yang terbaik pada awal Ramadan ini ialah kita buat 2 jam selepas kita ambil ataupun makan sahur. Jadi kita lambatkan sahur, kemudian 2 jam lepas itu kita buat ujian glukostik ataupun dextrostik itu. Dan sebaiknya level gula itu ialah di antara 6 hingga 8. Tapi kalau dia lebih sedikit pun okey je, supaya jangan dia rendah sangat. Kalau dia rendah, itu menyebabkan hypoglycemic nanti, dan itu membahayakan seorang pesakit itu. Dan sebelum kita berbuka, kita buat ujian, idealnya sebaiknya 4 hingga 6. Tetapi kalau dia lebih sedikit, okey je. Tapi jangan rendah sangat, sebab kalau rendah sangat, ini akan menyebabkan masalah kepada pesakit dan boleh kita adjustkan. Kita perlu adjustkan. Kalau sebelum ini, masa sebelum kita bersahur itu kita ambil 10, kita kurangkan insulin kita misalnya. Jadi apabila kita membuat kita katakan monitoring ini, ya, self monitoring, ya, home monitoring, ini yang terbaik supaya kita nak mengelakkan risiko untuk dapat hypoglycemic ataupun kita sebutkan aras gula yang rendah, dan ini akan boleh membahayakan dan terpaksa kita berbuka sekiranya diperlukan. Ya, itu yang penyakit diabetes, dan kena berjumpa dengan doktor bagaimanakah kita nak adjust insulin kita, ubat yang kita ada, dan seterusnya. Home monitoring, kita monitor di rumah, dan kita boleh berbincang dengan doktor, dan berapa ubat-ubat yang mungkin kita akan modifikan ataupun kita kurangkan, kerana dalam bulan puasa ini saya rasa sepatutnya kita kurangkan makanan, dan tambah lagi dalam masa 13-14 jam ini kita tidak makan, maka tentulah konsumsi kita berkurangan, insya-Allah, ya. Seterusnya, penyakit yang seterusnya ialah asma, lelah. Ya, jadi bila kita ada lelah, soalannya boleh kita tak berpuasa. Jadi ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Kalau lelah kita ni teruk, maknanya kita perlu ambil nebulizer secara regular, semput yang teruk, maka tidak wajar kita berpuasa. Tapi secara dasarnya kita boleh berpuasa sekiranya kita mengambil ubat-ubatan itu dengan teratur dan kita maksimiskan ubatnya. Jadi ada ubat pilnya dan juga ada ubat inhalernya. Jadi kalau kita perlukan nebulizer, itu pun dibolehkan. Sebagai kalau kita lihat dari segi yang telah dikeluarkan fatwa oleh Mufti Wilayah Persekutuan sehingga 2016, maka inhaler ini tidak ada masalah. Walaupun ada yang kita rasakan tidak, ada yang mengatakan boleh membatalkan puasa, tapi secara dasarnya kalau kita ambil inhaler ini tidak akan menjadi masalah. Ya, jadi asma perlu kita adjust ubat, berbincang, dan secara dasarnya tidak ada masalah, kita boleh berpuasa. Dan kerana kita tahu kalau kita gantikan hari yang lain, kita tak pasti kita boleh gantikan, kerana asma itu mungkin juga akan datang. Jadi perlu kita berbincang dengan doktor yang setelah merawat kita supaya kita dapatkan
advice ataupun guidance yang terbaik untuk kita melaksanakan puasa. Dan seterusnya ubat darah orang mereka yang ada sakit atau penyakit darah tinggi sama juga, yang mereka boleh berpuasa. Dan juga mereka yang ada sakit jantung. Yang jantung ni dia agak lain sedikit kerana levelnya berbeza. Ada yang terpaksa mengambil ubat, salah satu ubat yang biasa diberikan oleh doktor bagi mereka yang ada sakit jantung ini ialah dia mengambil ubat untuk mengeluarkan kencing, dipanggil diuretic Lasix ataupun clotazide dan seterusnya. Jadi apabila seseorang itu mengambil ubat Lasix ataupun furosemide ini menyebabkan dia terpaksa kencing agak kerap, dan ini boleh menyebabkan dia kering, dan hari biasa dia akan minum air dan seterusnya. Jadi balance itu kena ada. Jadi kalau katakan kita mengambil Lasix itu, kita kena adjustkan bagaimanakah supaya kita tak terlalu kering, dan sekiranya kita tidak boleh adjustkan sebaik mungkin, maka mungkin sewajarnya kita tidak berpuasa. Dan seterusnya, satu lagi penyakit yang kronik yang kerap berkaitan dengan penyakit kencing manis, darah tinggi dan jantung tadi ialah mereka yang mengidap masalah buah pinggang. Maknanya kronik, masalah buah pinggang yang kronik, sama ada yang perlukan dialisis belum sampai kepada yang dah sampai kepada tahap yang perlukan dialisis ataupun bantuan, dan seterusnya bagi mereka yang tidak ada ataupun masih awal lagi. Jadi masih awal pun kena jaga, sebab apabila kita berpuasa kita tidak minum selama lebih kurang 3-4 jam, dan ini akan boleh menyebabkan kita kering, dehydrated, dan boleh menyebabkan masalah buah pinggang itu akan lebih ketara, dan boleh juga menyebabkan sampai disebabkan kita lagi teruk buah pinggang kita, dan ini tidak sewajarnya. Semua ini secara dasarnya perlu dibincangkan dengan doktor yang merawat. Kalau sebaiknya ialah doktor Islam, doktor Muslim yang memahami keperluan berpuasa dan seterusnya, untuk membincangkan mana yang terbaik. Jadi ingat, saya itulah beberapa perkara kita katakan beberapa sharing yang boleh saya buat. Mudah-mudahan insya-Allah ada kebaikannya. Saya nak pergi sedikit berhubung dengan beberapa perkara yang dibolehkan bagi mereka yang ada penyakit dan prosedur-prosedur yang dilakukan di hospital, yang mana ramai di antara pesakit yang bertanya kepada kami, boleh ke buat demikian, boleh ke rawatan ini diambil, boleh ke pemeriksaan ini diambil. Jadi kalau kita lihatkan, ini telah disettlekan ataupun telah dibincangkan oleh ulama-ulama dengan perbincangan dengan pakar-pakar perubatan, tetapi secara dasarnya kita tahu bahawa banyak perkara yang sebelum ini kita rasakan tak boleh, maknanya membatalkan puasa, dan ini telah dibincangkan, telah diputuskan, dan saya akan pergi satu persatu dan memberikan penerangan. Mudah-mudahan ini akan membantu para pendengar sekalian, supaya kita yakin bahawa puasa kita tidak batal dengan prosedur-prosedur ataupun rawatan yang dilakukan, yang telah disarankan oleh doktor semasa bulan Ramadan ini. Yang pertama yang saya ingin tekankan ialah mereka yang memerlukan ubat titis di mata. Ya, ubat titis di mata, di hidung, di telinga, cuci telinga, pemeriksaan tekak dengan syarat tidak memasukkan apa-apa cecair bersamanya. Jadi titis mata, titis hidung, titis telinga, cuci tekak, kumur-kumur, yang itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, ya, clear ya. Jadi ada orang yang sakit telinga, ada orang yang sakit hidung, yang sakit mata. Jadi dia tak perlu bimbang, boleh je ambil ubat itu sebagaimana disarankan oleh doktor. Yang kedua, mereka yang ada sakit jantung. Ya, salah satu rawatan orang yang sakit jantung ini, kalau kita ada acute sakit jantung ataupun sakit dada dan masa itu perlukan rawatan, satu daripada rawatannya ialah meletakkan ubat GTN di bawah lidah.
untuk mengurangkan sakit dada ataupun kita nak dilatekan saluran darah, itu pun tidak membatalkan puasa, ya. Dan yang ketiga, memasukkan sesuatu alat ke dalam rahim untuk rawatan dan pemeriksaan. Jadi bagi orang perempuan yang disarankan oleh doktor untuk membuat pemeriksaan, maka itu pun tidak membatalkan puasa. Yang keempat, ya, memasukkan alat ke dalam salur ataupun pundi kencing bagi tujuan rawatan ataupun pemeriksaan. Ya, kita nak catheterize, ada pesakit yang tak boleh kencing, seperti orang lelaki yang prostat dia besar, yang bengkak, maka perlu dibantu untuk mengeluarkan kencingnya. Jadi dia masukkan alat catheter, dan ini juga tidak membatalkan puasa pesakit tersebut. Yang kelima, memasukkan alat atau ubat ke dalam usus bahagian bawah, seperti di rektum, kolon. Ada nak tahukan suppository, nak masukkan edema, tujuan rawatan dan ubat-ubatan untuk membersihkan usus di bawah. Memanglah dari segi cara prosedurnya agak rumit dan memang kita rasa ish-ish, lain ini. Tapi secara dasarnya telah dimufakatkan oleh ahli-ahlinya bahawa ini tidak membatalkan puasa. Rawatan pergigian, mencabut gigi, tampal gigi, bersih gigi dengan syarat ia tidak menelan apa-apa. Ya, jadi itu pun dibolehkan. Berkumur ataupun menyembur ubat yang diletakkan pada mulut tanpa menelan apa-apa. Jadi kita Google saja, kita kumur-kumur dengan ubat-ubat yang tertentu, maka ini tidak juga membatalkan puasa. Yang ke-8 ialah suntikan ubat ke dalam saluran darah. Ini selalu kita lihat pesakit. Ya, pesakit datang ke hospital, dia perlukan intravena, ubat secara suntikan. Sama ada direct kepada dalam darahnya, intravena, ataupun dalam kita katakan kulitnya, subcutaneousnya, dari otot muscle-nya, maka itu juga tidak kita katakan membatalkan puasa. Melainkan dari segi kaedahnya, kalau kita masuk hospital, kita nakkan drip. Jadi kalau kita nak drip tu tak sesuai lah. Kerana kalau kita nak drip itu, maka dia tidak sesuai dengan falsafah puasa tadi. Ya, yang ke-9, pengambilan oksigen seperti rawatan untuk asma, nebulizer dan seterusnya. Itu juga tidak membatalkan puasa. Bius am. Ya, bius am, general anesthesis ataupun kita katakan apabila kita buat prosedur, kita akan ditidurkan. Selagi tidurnya tidak daripada naiknya matahari sampai terbitnya matahari, maka itu dibolehkan. Jadi kalau kita ada short general anesthetics procedure, melalui prosedur tersebut, maka ia tidak membatalkan puasa. Yang seterusnya, yang ke-11 ialah kalau kita menjalani pemeriksaan biopsi, seperti kita masukkan buat biopsi hati, kidney, buah pinggang dan seterusnya, laparoscopic procedure dan seterusnya, ia tidak juga membatalkan puasa. Yang ke-12 ialah ujian endoskopi. Endoskopi yang kita masukkan kamera ke dalam ruang usus bahagian atas, dengan syarat kita tidak memasukkan apa-apa cecair dalam perut tersebut. Jadi selalunya batal sebab kita kena spray ubat ataupun cecair untuk membersihkan. Tapi kalau doktor tidak spray air atau masukkan air, maka ia tidak akan membatalkan puasa. Yang ke-13, masukkan peralatan pemberian suntikan ke dalam saraf tunjang. Lumbar puncture misalnya, ya, lumbar puncture sama ada untuk rawatan ataupun untuk ujian, maka ia tidak membatalkan puasa. Yang ke-14, hemodialisis. Pesakit yang menjalani hemodialisis, puasanya tidak batal. Yang sebenarnya saya baru berjumpa dengan seorang pesakit yang mengatakan tahun lepas dan tahun ini pun insya-Allah dia akan meneruskan puasanya walaupun dia ada dalam kategori end stage renal failure. Tahniah kerana dia begitu committed untuk melaksanakan puasanya. Dan yang akhir sekali yang ingin saya berkongsi ialah muntah yang tidak sengaja. Ya, bukan muntah yang sengaja. Ya, kadang-kadang kita ada sakit perut, kita muntah dan tidak sengaja, maka kita tidak perlu, sekiranya kita boleh untuk kita
membuka puasa kita. Ya, saya ingat itu sedikit sebanyak yang ingin saya bincangkan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa yang telah bersama-sama ya untuk mendengar sedikit sebanyak ya apa yang telah saya sebutkan di sini. Ya, Allahu a'lam. Soalan tak ada gambarnya. Ya. Sama-sama kita mudah-mudahan Allah terima amalan ibadat kita ya. Kemudian itu je kot. Syazah Azwan. Ya, Azwan pun join dengar juga dia. Ya. Saya ingat itu je kot Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah mudah-mudahan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam masa yang akan datang membincangkan perkara-perkara jabatan ya. Jadi sekali lagi bagi pihak pengurusan Al-Islam kita mengucapkan selamat berpuasa Ramadan Karim kepada semua. Mudah-mudahan insya-Allah amal ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk daripada golongan yang mendapat ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.